Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Nama Sarawak di peringkat acara perniagaan antarabangsa dilonjakkan menerusi persidangan pemimpin di Persatuan Pengurusan Konvensyen Profesional PCMA 2024 yang berlangsung di San Diego, California, Amerika Syarikat bermula pada 7 sehingga 10 Januari ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah telah mengetuai delegasi 29 rakan industri dalam PCMA itu dalam usaha untuk melonjakkan Sarawak di pasaran acara perniagaan global. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan pada Isnin, Datuk Seri Abdul Karim berkata, misi PCMA adalah sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memacu kemajuan ekonomi dan sosial yang positif melalui acara-acara perniagaan. Kenyataan sama memberitahu PCMA merupakan salah satu rakan kongsi antarabangsa penting dan kerajaan negeri berhasrat untuk meneroka pasaran baru dengan 7,000 ahli PCMA serta mencipta peluang-peluang baru untuk Sarawak. Sementara itu, kenyataan sama juga menjelaskan ini akan menguatkan perkongsian di antara PCMA dan Sarawak yang ditandatangani pada 2020 untuk menyediakan peluang pembangunan perniagaan kepada Sarawak selain meningkatkan kesedaran tentang kesan warisan acara perniagaan. PCMA Convening Leaders 2024 merupakan perhimpunan pendidikan tahunan untuk profesional acara-acara perniagaan dan bertemakan Think Bigger. Hadir sama timbalannya Datuk Sebastian Ting Curius, Tim Usaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Seri Wan Lizos Osman Wan Omar serta pegawai-pegawai kerajaan negeri yang lain. Laporan seterusnya. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK telah menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dalam membina kemudahan bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, antara kerjasama itu adalah bagi mewujudkan tempat transit gelandangan TTG di Bintulu untuk membantu golongan gelandangan di bahagian tersebut. Menurut beliau, TTG itu kini dalam proses pembinaan dan akan siap lebih awal dari jadual serta dilengkapi dengan kemudahan yang disediakan mengikut perancangan. So tempat transit gelandangan dalam proses pembinaan dan kami melihat tadi dari segi taklimat, Alhamdulillah, I think it will be ready soon and ahead of time. Dan dari segi kemudahan yang disediakan seperti yang telah kita rancang, so meantime nanti kita akan lihat kepada operatornya nanti untuk menjadi operator bagi TTG ini seperti apa yang telah kita buat di Sibu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan kerja ke BDA di Bintulu pada Isnin. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu pihaknya dengan kerjasama BDA juga akan membina pusat sokongan sosial komuniti bagi menangani isu sosial di Bintulu. Seterusnya, kata beliau, kedua-dua pihak juga akan bekerjasama bagi mewujudkan Galeri Kraftangan Bintulu sebagai satu platform atau pusat jualan bagi jualan semua hasil produk tempatan yang dihasilkan oleh penduduk tempatan Bintulu. So, a gallery where they can exhibit the product. Misalnya puak kumbu yang kacang. You exhibit there, and then terendak ke apa. So the products yang akan dijual will be makanan, kering, kemudian craft. But there is a gallery and there is also a workshop where bila ada orang datang ke tempat dia, this is where nanti bersama dengan Sidak Turis Group, there will be a live demonstration. Macam ni mula linut misalnya. Macam ni cara makannya. So manakala di Bau, pihak kontraktor perlu segera menyiapkan kerja-kerja pembaikan dan pengukuhan struktur cerun di Jalan Bau Kuching Lama berdekatan Pekan Siniawan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu Miru Simuh berkata, pembaikan laluan tersebut perlu disegerakan memandangkan ia merupakan laluan utama pengguna jalan raya ke Kuching dan Bau serta kawasan sekitarnya. Menurutnya, aspek keselamatan pengguna jalan raya amat diutamakan memandangkan permukaan laluan berkenaan masih tidak kukuh akibat pergerakan air di bawah tanah susulan cuaca hujan berterusan sebelum ini. Beliau berkata demikian semasa melakukan tinjauan bersama pihak Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak di tapak kerja di sini pada Isnin. Pada Oktober tahun lepas, jajaran sepanjang 500 meter tersebut terpaksa ditutup 3 bulan akibat permukaan jalan yang rosak susulan pergerakan cerun tanah di kawasan berkenaan. Dalam itu, Miro berharap masyarakat setempat bersabar sepanjang tempoh pihak kontraktor menyiapkan kerja-kerja pembaikan jalan tersebut.
Di Miri pula, sebanyak 9 pasukan telah mengesahkan penyertaan untuk menyertai Liga Kuaksa Miri 2023-2024 yang berlangsung di Bandaraya Miri bermula 6 Januari sehingga 3 Mac 2024. Liga Kuaksa Miri 2023-2024 diadakan bagi merancangkan aktiviti bola sepak selain daripada sebagai aktiviti tahunan Persatuan Bola Sepak Bahagian Miri, Miri FA. Presiden Persatuan Bola Sepak Bahagian Miri, Muhammad Saif Jubaidi berkata, walaupun pelbagai kekangan dan halangan dari segi dana dan kemudahan, namun Miri FA berjaya menganjurkan liga tersebut. Kejohanan kali ini menampilkan 9 pasukan dari sekitar bahagian Miri iaitu pasukan Armin Team, Tajem Senuai, Upai Semaring, Saint Thunder, KBJM, LNS United, Kletek FC, Descent Rovers dan Educator Miri FC. Sepak mula telah berlangsung pada 6 Januari lepas di Padang Majlis Bandaraya Miri dan Padang Curtin University. Johan akan membawa pulang wang tunai RM5,000 beserta dengan piala pusingan, piala iringan, medal dan voucher sebanyak RM1,000. Naib Johan akan membawa pulang RM3,000, piala, medal dan voucher RM500. Manakala tempat ketiga pula akan memenangi wang RM1,500, piala, medal dan voucher RM250. Laporan dari Sibu pula memaparkan berita mengenai seramai 53 peserta telah terlibat dalam program dan aktiviti yang dilaksanakan di bawah program pelancaran skuad bomba Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang, Sibu, sepenuh program komuniti Kami Prihatin. Program tersebut merupakan anjuran Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan PES Universiti Utara Malaysia UUM kampus Sibu dengan kerjasama Balai Bomba Sungai Merah, Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia pada Sabtu. Antara pengisian program ialah ceramah keselamatan kebakaran, demonstrasi tata cara penggunaan alat pemadam api serta demonstrasi pengendalian kebakaran dapur dan tong LPG. Dalam itu, program tersebut telah dirasmikan oleh Ahli Lembaga Prihatin Sarawak merangkap Pengerusi Exco Prihatin Sibu, Datuk Muhammad Yusnar Matali. Berita malam ini diakhiri dengan laporan mengenai golongan belia menyambut baik usaha Kerajaan Sarawak untuk mengambil alih Pelabuhan Bintulu dalam usaha meningkatkan pendapatan selaras dengan matlamat strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Ikuti laporannya daripada wartawan UKAS, Firdaus Materang. Kesepakatan telah dicapai bagi memuktamadkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak pada Jun 2024 disokong penuh golongan belia di Sarawak. Pelabuhan Bintulu terletak di Tanjung Kidurong, Sarawak dengan keluasan 82 hektar yang dibina seiring dengan pembinaan loji pemprosesan gas asli cecair di Bintulu. Gas asli cecair akan dieksport ke Jepun dan lain-lain negara melalui Pelabuhan Bintulu. Sehubungan itu, hasrat Kerajaan Sarawak turut disokong sepenuhnya oleh golongan belia dan kami sempat menemu bual beberapa belia di sekitar Kuching bagi mendapatkan pandangan mereka terhadap hasrat Kerajaan Sarawak untuk menjadikan Pelabuhan Bintulu di bawah seliaan Kerajaan Sarawak sepenuhnya. Pada pandangan kami sebagai seorang belia, bila dah pelabuhan tu dah diambil alih oleh kita sebagai rakyat Sarawaknya, pasti akan memudahkan lagi lah urusan kita, terutamanya rakyat Sarawak, terutamanya daripada urusan import ekspor, jual beli. Lepas yang mungkin bila pelabuhan yang masuk, nya akan buka lagi peluang pekerjaan. Bila dah ada peluang pekerjaan, mengurangkan pengangguran, so banyak faedah lah untuk rakyat Sarawak. Ya ajalah pendapat kami. Bagi kami pengambil alihan Bintulu Port satu keputusan yang tepat dan bersesuaian. Memandangkan premier kita dah beriltizam yang nak meningkatkan lagi hasil pendapatan Sarawak pada tahun 2024 tu. So sebagai belia, kami amat menyokong usaha lah. Perkara ini telah diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa bersama Persekutuan Negeri yang telah diadakan di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Isnin bagi memastikan operasi Pelabuhan Bintulu tidak terkesan dan terganggu oleh proses penukaran status. Kerajaan Sarawak akan mewujudkan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak di bawah Ordinan Lembaga-Lembaga Pelabuhan 1961. Memorandum persefahaman MOU akan ditandatangani pada Februari 2024 bagi merealisasikan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak.
Baik, mungkin ini sahaja yang dapat saya kongsikan reaksi belia terhadap pengambil alihan Pelabuhan Bintulu memberikan manfaat khasnya kepada warga Sarawak dan hasrat kerajaan Sarawak untuk menjadikan Sarawak negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Saya Fidah Macrang, kembali ke studio. Terima kasih Firdaus. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri bulletin edisi malam ini, saksikan paparan video mengenai VC Premier 2030 Revenue Re-Engineering di BOS. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS. VC Premier 2030 Revenue Re-Engineering di BOS and Development Funding. Kerajaan Sarawak mematuhi plan yang bertanggungjawab dari segi kewangan untuk memastikan negeri ini lebih selamat, terjamin, berdaya tahan dan makmur. Di bawah plan ini, sebahagian besar peruntukan telah ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai, khususnya di luar bandar, untuk program transformasi luar bandar, projek rakyat dan untuk program grid bekalan air Sarawak untuk kawasan yang mempunyai tekanan rendah di luar bandar. Penubuhan Bank Pembangunan Sarawak di BOS pada 3 November 2017 untuk menyediakan dana alternatif kepada pembangunan menggunakan model keuangan yang baru. Di BOS ditubuhkan sebagai model pembiayaan alternatif baharu bagi kerajaan Sarawak untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini termasuk segmen-segmen seperti ekonomi digital, pengangkutan awam bandar, tenaga boleh diperbaharui, minyak dan gas asli, pertanian moden dan infrastruktur. We have to complain all the time and do nothing for ourselves. With this reminder and with full hope for the future, I have the pleasure to launch Sarawak First and very own development bank, the Development Bank of Sarawak, the BOS. Thank you very much. DBOS memberi tumpuan kepada pembiayaan projek-projek strategik untuk mentransformasi Sarawak, akan sentiasa mengenal pasti peluang dalam kewangan hijau dan mengamalkan objektif berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam perniagaan. Jumlah aset milik Bank Pembangunan Sarawak mencecah 9.47 bilion ringgit dengan pendapatan terdahulu kira-kira 130.5 juta ringgit setakat Oktober 2022. DBOS telah dilancarkan pada 2017 dengan model berbayar berjumlah 500 juta ringgit dari dana Rizab Sarawak. VC Premier Sarawak Maju 2030.